Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazrin bin Nazri. Nombor metrik 1192045. Hari ini saya akan menceritakan serba sedikit mengenai sejarah khat nasakh. Khat nasakh ni dikatakan berkembang dan berasal daripada tulisan Arab yang asli. Ia bermula daripada khat Arami, Nabati, kemudian dikenali sebagai khat Hijazi. Jadi, khat nasakh telah memainkan peranan dan antaranya adalah menggantikan penggunaan khat kufi dalam penulisan wahyu Al-Quran. Setelah kemunculan khat nasakh, khat kufi tidak lagi digunakan untuk menulis Al-Quran, tetapi tempatnya telah diambil alih oleh khat nasakh. Ini menunjukkan bahawa khat nasakh mempunyai ciri yang menarik dan unik kerana telah dipilih oleh para ilmuwan untuk digunakan bagi tujuan penulisan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Aisyah binti Isnin. Nombor metrik 119278. Okey, sebentar tadi baru saja kita mendengar sahabat saya, saudara Nazrin mengupas tentang bagaimana sejarah dan perkembangan khat nasakh. Jadi kali ini saya akan mengkritik satu sentence ataupun satu ayat yang di mana ditulis dalam khat nasakh yang diberikan oleh pensyarah saya, Ustaz Zaki. Jadi kali ini saya akan mengupas dan mengkritik daripada segi kekemasan dan daripada segi nuktah dan cara penulisan khat tersebut. Okey. Ayat ini berbunyi begini. Aman tazakuri jirani bili salami mazajtadam ajara min muqalatin bidamin. Okey. Kalau kita tengok di sini, daripada segi huruf alifnya, lengkungannya agak kurang melengkung. Kalau kita lihat pada segi khat nasakh, lengkungan pada bahagian atas alif dan bahagian bawah alif tu dia agak melengkung sedikit. Okey? Pada huruf mim, pada man, salamin, mazajta, dam'an, min, muqalatin, bidamin. Okey, mimnya juga kelihatan kurang kemas daripada segi cara penulisan kepalanya. Okey, dan pada mim yang bersambung seperti dam'an, min, mazajta, nun yang sambung kelihatan menjadi. Cumanya perlu diperkemaskan sedikit. Okey. Kita pergi pada huruf nun. Okay, huruf nun yang terdapat pada kalimah aman, syirani, min ada 3 tempat. Jadi nun yang kita dapat lihat ada 1 tidak bersambung dan 2 bersambung. Jadi pada nun kita tengok nun yang disambung ni kelihatan cantik dan kemas. Cumanya perlu diperbaiki daripada segi daripada segi ekor belakang tu, segi huruf ba dan huruf ta. Sebenarnya huruf ba dan huruf ta ni dia berkongsi satu bentuk yang sama. Jadinya gorisan pertama huruf ta pada tazakuri, pada tazakuri kita dapat lihat dia kurang menjadi. Sebab kalau kita tengok huruf ba dan ta ni kita kena ikut tinggi dalam kaedah khat nasakh lah, ikut tinggi tu. So kita kena perkemaskan lagi lah. Dan dari segi nuktahnya, alhamdulillah betul, alhamdulillah cantik dan terletak pada tempat yang betul. Terusnya pada huruf dal dan zal. Okey, huruf dal dan zal ni
lengkungan antara badan dal dan zal tu, badan dal dan badan zal bila digabungkan kita dapat tengok pada penyataan khat nazari sebelah agak kurang simetri. Okey, dan noktah pada zal betul. Cuma cakap kita perlu perkemaskan lagi. Dan seterusnya huruf kaf. Okey, huruf kaf pada perkataan tazakuri. Huruf kaf ni okey, huruf kaf dah cantik. Memang dari segi persembahan, dari segi tulisannya memang kita dapat lihat kat situ dia mengikut simetri dan mengikut titik dengan betul. Okey, seterusnya pada huruf ra dan zai. Okey, kita dapat lihat pada tadhakuri, jirani, mazajta, al-jara. Okey, ada 4 tempat. Okey, pada 4 tempat ini kita dapat lihat gorisan pertama untuk huruf ra. Okey, tingginya kita perlukan 2 titik. Jadi kalau kita tengok ra di sini sama tak dengan 2 titik yang bila kita cuba buat tu, sama ke tak? Okey. Tengok macam kurang daripada segi titik tu kan. Okey, jadi perlu dirapikan lah dengan cara kita perhatikan betul-betul lah dia punya gorisan pertama tu. Sebab gorisan pertama tu akan menentukan cara kita mengasir ra pada bahagian bawah dia yang badan melengkung ke bawah tu. Jadi ra pada tazakuri dan Shirani kelihatan kemas, manakala pada jara ekor ra tu perlu diperkemaskan sedikit. Dan pada dan zai pada mazajta perlu daripada segi ekornya juga perlu diperkemaskan. Yang pertama bagi huruf jim, kita dapat melihat bahawa jim yang pertama adalah meletakkan noktah itu pada tempat yang betul kerana berada di tengah-tengah garisan, manakala untuk jim yang kedua noktahnya berada di atas sedikit garisan, manakala untuk jim yang ketiga noktah berada di bawah garisan. Yang paling betul adalah jim yang berada di tengah-tengah garisan, noktahnya itu berada di tengah-tengah garisan. Untuk hiasan saya boleh kira agak baik, manakala bagi sudut penggunaan ruang kita dapat lihat agak sedikit tidak sama, manakala untuk segi kekemasan agak kurang penulisan untuk huruf jim ini, kerana kita dapat lihat bahawa setiap jim itu dapat dilihat mempunyai sedikit perbezaan pada sudut strukturnya. Okey, untuk huruf qaf pula kita dapat lihat bahawa pada hujungnya ekornya itu ditarik sedikit panjang, sepatutnya tidaklah begitu panjang dan terus disambung. Hal ini dapat menampakkan bahawa ruang yang digunakan terlalu besar dan telah mengakibatkan agak sedikit kurang baik dari sudut kekemasan. Untuk huruf lam pula agak sedikit ke bawah ekornya itu. Hiasan pula dilihat agak kurang. Untuk ruang digunakan terlalu kecil dan mengakibatkan kekemasan adalah tidak terlalu baik. Dan akhir sekali adalah untuk huruf ya. Huruf ya kita akan dapat lihat cara penulisan pun agak baik dengan noktahnya. Noktah pun agak baik kerana namun noktah itu berada di bawah garisan. Kita dapat lihat bahawa huruf ya menggunakan ruang yang agak sesuai dan kita dapat lihat sedikit kekemasan pada huruf ya. Huruf ta marbutah pada kalimah muqalatin. Okey, nuktah pada ta marbutah kelihatan sempurna dan badannya yang bersambung dengan lam sebelumnya, huruf lam sebelumnya perlu diperkemaskan sedikit. Okey, alhamdulillah, insya-Allah saya sudah mengupas dan mengkritik huruf-huruf pada
pernyataan ataupun sentence qad nasah yang diberi. InsyaAllah lepas ni kawan saya, Saudara Anas akan menunjukkan cara penulisan qad nasah yang betul. Okey.